masa anniversary kita, Ahmad tak ada. Tinggalkan princess seorang kat rumah besar ni. Lah, ni, abang tak kata abang nak pergi main golf? Tahu dah. Lupa kan? Lupa tarikh anniversary kita. Yalah tu, main golf dengan kawan-kawan tu lagi seronok daripada spend time dengan princess ni. Tahu dah, tak apa. Oh, princessku, dengar ni. Abang tak katakan bila nak pergi. Tarikh pun abang tak kata. Betul tak? Abang nak pergi pun, abang nak bawa princess. Tengok. Surprise. Bawa pergi mana? Ada lah. Ni, tiket dah beli siap dah. Abang cuma tak mahabak ke princess. Kita nak pergi tempat, cuba teka. Tempat apa? Ada lah. Idaman princess nak pergi dulu. Tipu. Ni, hak tempat. Rumah Hobbit. Tempat yang precious. Ya. Precious tu. New Zealand. Kita pergi dua lah. Yang Legolas tu. Tak apa. Tak kisahlah apa pun. Nak? Dandan berubah. Tadi masam sangat. Tak bawa macam tu lagi. Bahasa cinta. Sebab apa kan, kalau kita tengok lagi, betul lah cakap lagi, orang kata berumur lagi mesra, manja, lagi clingy kan. Dan mungkin cara setiap individu itu berbeza-beza. Tapi melalui pembacaan Fatin, sebenarnya ada yang mengatakan bahasa cinta ni penting dalam hubungan rumah tangga kerana ada 5 perkara yang penting. Yang 5 perkara penting itu akan dikongsikan mungkin oleh panel kita sebentar lagi. Betul. Tapi kan sebenarnya bahasa cinta ni bukan antara pasangan je tau. Dengan kadang pasangan orang kata bersiaran pun boleh juga ada bahasa cinta. Sebab apa? Ini bukan kami yang cakap. Ini terbukti daripada Wan Nurlina Wan Ismail. Assalamualaikum. Wanita hari ini, Fatin dan Fiza tu dah baca lagi. Bahasa cinta dia ialah pandang mata dan jeling mata dan gelak tawanya. Dia suka ke tidak tu? Itu memang kelemahan Wak. Kita kena tukarlah bahasa cinta kita. Tapi sebenarnya betul. Kadang-kadang kita ada macam ini lepas ni turn awak kena cakap ni, kita ada bahasa kita ataupun kita ada cuit-cuit kita lah. Itu rahsia kita. Okey. Tapi sebenarnya kita nak tahu sebenarnya lebih penting lagi anda dalam kalangan pasangan-pasangan yang mendirikan rumah tangga ni, penting sebenarnya untuk ada bahasa cinta. Sebab macam biasalah baru kahwin dia mungkin lain sikit kan. 5 tahun kemudian 5 tahun kemudian itulah kita nak tahu macam mana sebenarnya bahasa cinta itu juga boleh menyemarakkan lagi hubungan anda. Ini nak kita kongsikan bersama dengan pasangan yang masih baru lagi. Sebab baru setahun mendirikan rumah tangga. Kita nak perkenalkan bersama dengan kita hari ini Daniel Zaini dan juga isteri tercinta Yasmin Umaira. Apa khabar kedua-duanya? Umira. Daniel, sebelum saya nak perkenalkan seorang lagi tetamu, belanjalah sikit. Kita elokkan belanja Jumaat ni. Lagu. Ini lagu yang viral lah. Lagu healing untuk semua. Di hari Jumaat yang mendung ni. Malam masih muda, asal kau duduk macam tak buat apa. Sikit saja. Terima kasih Wak. Dapatlah hilang rindu. Sesuai lah. Esok pun dah hujung minggu. Okey, kita nak perkenalkan seorang lagi perunding motivasi kita hari ini, Encik Ahmad Fazli Abdul Aziz. Apa khabar? Senyum daripada tadi. Seronok sebab biasa dengar dalam TikTok je, ni dengar betul-betul. Okey, tentang bahasa cinta ni, mungkin Cik Fazli lah kita nak buka mukadimahnya untuk hari ini. Bahasa cinta memang semua orang rasa dia tahu, dia ada bahasa cinta tersendiri. Tapi sebenarnya bahasa cinta ni memang sebenarnya daripada komunikasi antara pasangan suami isteri tu. Okey, sebenarnya kalau kita tengok yang memperkenalkan konsep bahasa cinta ni adalah Gary Chapman. Ada cerita tentang 5 bahasa cinta. Apa maksud bahasa cinta? Bahasa cinta ni adalah cara kita tunjukkan cinta dan cara kita menerima cinta. So maknanya kita kena faham 2 perkara. Penghantar dan penerima. Yang menunjuk dan yang menerima lah. Saya bagi contoh lah kan. Waktu tanya Fatin lah kan. Fatin masa awal-awal husband mengorak dulu kan. Apa yang dia buat? Apa yang menyebab apa yang saya boleh bagi dia 10-10 masa tu. Dia buat apa yang he perform tu yang lock tu. Apa yang dia buat yang Fatin suka?
Bagi saya satu contoh. Kalau macam ada kedai makan beratur ramai-ramai tu, kalau kita tak sanggup, kita order phone je lah. Dia sanggup beratur. So itu mana kita menghargai kan. Maksudnya Fatin rasa kagum. Perform. Ada sifat sabar kat situ. Padahal Sherlock. So maknanya kemungkinan besar adalah itulah bahasa cinta yang diterima oleh Fatin. Maknanya itu yang saya suka. Kan, jadi bila saya suka dia buat benda yang saya suka, maka saya pun jatuh cinta lah. Itulah maksudnya. So itulah bahasa cinta. Dia ada 5 jenis. Pertama disebut sebagai word of affirmation. Sebab ada orang di luar sana, khususnya orang perempuan, orang lelaki kan, dia suka kalau pasangan sebut I love you bang. Kan. Awak sayang saya tak hari-hari? Hari-hari satu kan. Sampai berbuih dah mulut sebut dia kan. Kalau 13 tahun sebut memang berbuih lah kan. Satu, yang keduanya dia bukan saja I love you. Kadang-kadang dia ucap terima kasih. Yang terima kasih yang sebab sudi jadi isteri abang. Abang syukur sayang sebab Sweetnya suami dia. itu adalah ekspresi. Kadang-kadang boleh jadi pujian. Ya Sedap awak masak. Allah, cantiknya yang kalau berdiri sebelah Puan Fiza ke siapa-siapa kan memang nampak macam selebriti sangat. Okey. Nasib baik dia sebut tu kalau kata diri sebelah walaupun dia tadi. berkembang je kat rumah tu kan, tapi nak ceritanya itulah kata-kata word of affirmation. Dia boleh jadi motivasi, kata-kata yang indah. Okey, satu. Yang kedua antara jenis ada 5 jenis kan. Yang kedua adalah physical touch. Okey. Dia ada orang yang memang bahasa cinta adalah physical touch. Physical touch ni kita kena beza. Satu dia panggil sexual driven, satu lagi sebagai non sexual driven. Okey. Kadang-kadang orang perempuan dia sangat salah faham. Kadang setengah lelaki dia suka physical touch. Jadi orang perempuan dia takut bila disentuh. Bila sentuh dia takut jadi ke arah benda lain lah kan. Jadi dia mengelak. Sedangkan mungkin physical touch bahasa cinta suami itu adalah physical touch. Nak sentuh, pegang, duduk tengok TV, pegang tangan sama-sama. Betul. Kan? Duduk sambil berpeluk kan. Tengok TV kan. Jadi itu bahasa cinta dia. Okey. Yang ketiga adalah quality time. Quality time ni maknanya dia nak masa bersama tu ada. Masa bersama. Mungkin masak bersama, bertiktok bersama. We time. We time. Okey, yang keempat adalah disebut sebagai receiving gift. Beri dan terima hadiah. Dan ini memang bertepatan dengan apa yang Nabi sebut. Sebab Nabi sebut adalah satu hadis Nabi sebut tentang tahadu tahabu. Saling bagi hadiah ni memang akan saling berkasih sayang. Jangan kalau macam pasangan kita dah sediakan kejutan-kejutan kita tak bagi ke apa kan? Betul. Dia sebenarnya bagi hadiah ni sebenarnya lebih kepada effort dia usaha tu. Kadang-kadang bukan pada nilai hadiah. Kena appreciate. Dan yang terakhir, lain macam dengan macam ada yang terkena. Rasa macam bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Okey, dan yang kelima adalah ini antara yang husband yang buat tadi lah. Act of service. So yang ini sebenarnya kadang-kadang saya yakin ramai wanita bekerja ni kadang-kadang dia mengharapkan ini bahasa cinta kan. Dia tengok minyak kereta dah nak habiskan tapi bila duk sibuk apa semua tengok minyak kereta dah penuh. Betul. Ini adalah act of service yang husband buat. So kita ni kemungkinan ada kelima-lima, cuma yang mana dominan lah. Dan kemungkinan ada yang dominan, ada yang sangat lemah. So itu bergantung pada masing-masing. Jadi anda kat rumah dah tahu dah antara kelima tu mana satu. Yang mana satu dekat di hati kan. Kadang-kadang macam Cik Fazil sebut tadi ada 5. Kadang-kadang janganlah kita minta semua 5 dalam ada dalam pasangan kita. Yang bertuah dapat 5-5, kadang-kadang lebih ada 6. Tapi kalau dapat salah satu pun okeylah. Okay. Tapi macam Daniel sendirilah kan, daripada apa yang Cik Fazli kongsikan, baru je mendirikan rumah tangga selama setahun ni. Orang kata masih banyak lagi bunga-bunga cinta tu lah. Kalau sesekali jumpa masih lagi ada butterfly dalam perut. Kalau bila dah lama tak jumpa rindu-rindu tu kan. Tapi kalau cakap tentang bahasa cinta ni, apa bahasa cinta dari Daniel untuk isteri? Dia macam dah baru setahun kahwin ni, dia masih lagi rasa pengantin baru tu lah. Dia macam tu lah, physical touch. Macam gitulah. Harap yang belum ada pasangan mata lah. Okey, teruskan. Tapi macam bila sebab kita orang berkenal sebelum berkahwin, kita orang memang jarak jauh. Okey. So kita orang jarang berjumpa. Boleh kata before kahwin tu, berkenalan 3 tahun tu tak lebih pada 12 kali kot jumpa. So jumpa pun dekat rumah family dia, kan. So bila dah kahwin tu baru tahu perangai masing-masing. Oh macam ni rupanya kau bangun tidur ya. Alah, Syed tak ada filter lah bangun tidur. Awak pun jangan cerita kat TV nasional. tapi benda tu yang buatkan kita lebih mengenali satu sama lain. So macam ni perangai dia. Dia pun tahu macam ni perangai dia kan. So day by day tu kita dapat mengenali hati budi masing-masing. So kita dapat tahu apa benda dia suka, apa benda dia tak suka, apa benda yang saya suka, apa benda yang dia tak suka. Macam itulah macam bahasa cinta tu macam mana Adakah ini komunikasi sebenarnya? Lebih kurang macam itulah. Sebab saya kat rumah jenis yang kurang bercakap. Saya buat kerja. Sebab dia pun kadang-kadang menguruskan company semua. So kita orang jarang communicate. So kita orang banyak communicate dekat luar. Balik rumah masing-masing.
Tak cakap WhatsApp. Yang tu gaduh. Kalau dekat rumah WhatsApp tu gaduh. Ada juga Ada juga. Cuma dekat luar kerja, banyak cakap bila dalam rumah tu masing-masing penat. Tapi bila dekat luar tu kita orang macam bekerja. Bila kat rumah tu baru kita tune jadi husband and wife. Okey, ada sedikit untuk Daniel. Dalam setahun ni kahwin dah tahu dah macam bila Jasmine marah ataupun bila dia rasa dia nak attention lebih ke, dia jeling ke, dia ke, dah tahu dah. Dia majuk. Dah tahu dah. Okey, Bila bangun pagi tu kita dah tahu dah apa hint dia bagi. Itu maksud dia, jangan buat hal hari ni. Faham. Bagus bahasa awak tu tengah faham bahasa. Okey, Yasmin. Mungkin Yasmin boleh kongsikan. Itu bahasa cinta Daniel. Dan kalau kita cakap tentang hubungan rumah tangga, macam Cik Fazli katakan tadi, komunikasi. Fatin boleh katakan tentang komunikasi. Dan kemudian saling lengkap melengkapi. Bila kita cakap tentang bahasa cinta ni, kita tak boleh mengharapkan satu pihak saja. Dalam 5 faktor tadi kena ada giver and receiver. Betul kan? So, jadi kalau cakap dalam bahasa cinta ni, adakah sebagai seorang isteri awak sentiasa mengharapkan bahawa suami sentiasa faham tentang bahasa cinta kita, ataupun dalam tempoh setahun ni saling nak belajar mengenal hati budi dengan bahasa cinta masing-masing? Okay, bagi Yasmin lah ya. Kita bila dah diijab kabul ni, suami isteri kena bukan sahaja isteri je kena faham suami, suami pun kena faham isteri juga. So bila one day tu bagi Chan lah. Wanita hari ni kan? wanita hari ni. Silakan. Jadi bila contohnya dia memahami saya. Sebab bila contohnya saya masak ke, okey, ada one day tu dia sebab dia suka memasak. Dia suka memasak. Kalau saya macam letih, dia nampak saya macam, you letih ke? Okey, I masak. Okey, satu markah. Dia macam awak pemenang. Okey, seterusnya. And then bila macam dia tahu macam one day kita bila sentiasa bekerja, kita akan sentiasa rasa macam stres. So, okey, sayang, jom kita pergi holiday. Healing. Dah 5 tadi 2 dah ada. Dah ada. 3 lah komunikasi. Okey, lagi. Banyak. Banyak. Surprise of course. Bila dia macam one of tak tunggu anniversary pun, tak Act of tunggu service. Dah 4. She perform. Lagi beri. Full mark ni. Macam kibat kan? Macam makan penuh. Lagi satu lagi tadi apa? Tadi ada 5, dia dah suka buat Satu surprise, lagi ni untuk tak kita- tunggu anniversary. Bagus lah, jarang lelaki ingat macam tu. Dia tak tunggu anniversary. Kalau dia ada surprise tu, dia kata, okey, jom. I ada something nak buat untuk you. Adalah surprise Nyanyi, daripada Jasmine? Nyanyi? Okey, nyanyi, dia ada mood dia. Kadang-kadang dia ada nak nyanyi, dia nyanyilah. Time dia tengah stress, time dia tengah rasa mood dia tu, tiba-tiba idea dia keluar, dia nyanyilah. Saya jenis yang membesar dengan mak saya. Sebab mak saya ibu tunggal. So daripada saya kecil sampai besar tu, saya memahami orang perempuan punya perangai. Sebelum dah kahwin tu dapatlah tahu sikit kan, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Yang paling penting adalah jangan buat dia rasa asing. Okey. Fatin, boleh tak saya nak tanya Cik Fazli soalan ni daripada apa yang Daniel cakapkan ni? Bila kita cakap tentang komunikasi tadi dalam hubungan pasangan, Daniel mengatakan bahawa apa yang dilakukan terhadap isteri ni daripada pengalaman hidup. Bila dia dibesarkan oleh seorang ibu tunggal, mungkin Daniel nak rasa okey, mungkin ibu tak dapat begini-begini. Jadi bila dia ada isteri, dia ingin bagi apa yang tak dapat oleh ibu dulu kepada isteri. Adakah cara pembesaran kita juga mempengaruhinya? Ya, sememangnya main peranan lah. Saya sendiri pun dibesarkan oleh ibu tunggal. Sebab tu saya kecil lagi kan. 5 markah sama juga. Jadi apa yang bila kita membesarkan keadaan sedemikian, kita akan sentiasa memikirkan macam mana cara nak menggembirakan ibu kan. Macam mana nak menyenangkan dia. Bukan saja menggembirakan tapi menyenangkan dan tidak menyusahkan. So itu sebenarnya bila kita ada mindset sedemikian, maka kita juga bila kita berkahwin, kita ada komitmen yang sama. Sebab apa? Sebab ibu juga seorang wanita, isteri juga seorang wanita. So memahami ibu sebenarnya akan membantu kita memahami isteri. Sebab tu kalau kita tengok, maaf saya sebut kan, kalau kita tengok kes-kes dera dalam rumah tangga dan sebagainya, contoh kes panas baran contoh. Saya banyak kes yang saya jumpa. Bila suami tu panas baran, bila kita cek ahli keluarga dia, memang dia ada sejarah. Maknanya keluarga sesama adik-beradik dengan ayah bergaduh, anak dengan ayah bergaduh pun sampai tendang motor pun semua kan. Jadi karakter tu dibawa oleh dia sendiri bila masuk dalam rumah tangga. So bergaduh dengan isteri pun dibawa karakter yang sama. So sebab itu pada saya pengaruh keluarga sangat besar lah. Dan juga sebenarnya kalau cakap pasal 5 love language, apa yang ayah tunjuk pada mak,
hantar ekspres cinta pada mak, mak ekspres cinta pada ayah. Itu semua dipelajari oleh anak-anak. Betul. Sebab tu kalau kita tengok kalau ayah jenis pegang tangan kan umur dah 50 80 70 pegang tangan jalan pun kita tengok pun kita rasa macam ya Allah bestnya sweetnya. Dan kita ada keinginan untuk buat benda yang sama sebab bila kita tengok pun kita rasa sweet mestilah kita pun nak sweet juga. Itu yang hashtag Tirjana tu. Tirjana. Tapi ada masalah juga untuk setengah pihak yang mana memang dia nak buat tapi pasangan dia macam awak ni dah kenapa? Kan? Sabar, bukan awak. Ini macam sesi kaunseling kelompok dah rasanya. betul lah. Saya usik dia je. Sebab memang kadang-kadang ada pasangan tu dia punya bahasa cinta dia bukan ke arah itu tetapi pasangannya mungkin perlukan sedikit ke arah itu. Wanita nak attention lebih. Sebab perbezaan budaya keluarga kan masing-masing kan. So sebab itu saya kata penting di sini adalah komunikasi. Bila kita cakap bahasa cinta dia bukan saja kita kata okey, aku dah tahu bahasa cinta aku adalah kata-kata. Jadi kau mesti sebut benda ni kat aku. Tak boleh. Dia sebenarnya bila kita tahu untuk diri kita adalah kita sedar bahawa okey bila pasangan bagi benda yang tak sesuai dengan kita open up lah. Okey, saya tak biasa kan kita cakap macam tu. Betul. Jadi yang penting adalah bagaimana komitmen kita untuk nak memberi, nak memenuhi keperluan pasangan. Bahasa cinta pasangan. Contoh pasangan suka pegang tangan. Peganglah tangan. Peganglah. Kan? Dalam kereta tu peganglah. Sebelum cinta dulu, sebelum kahwin dulu sibuk nak pegang tangan kan. Sekarang dah kahwin peganglah, pegang berpahala pula lagi. Betul. Kadang-kadang pegang tu bukan sebab apa. Kadang-kadang nak mendapatkan kekuatan daripada pasangan kan, nak dapatkan satu aura yang positif kan. Kita nak rasa bahagia je. Okey, tak apa. Insya-Allah Okey, kita nak baca komen daripada penonton kita Fatin. Silakan. Okey, ini daripada Lida Nurlida. Alam rumah tangga bahagia kita berbeza mengikut fasanya. Okey, saya setuju. Dating masa awal berumah tangga sangat seronok. Bila hujung-hujung usia ni dating bersama lagi bertambah seronoknya. Kerana hidup ni hanya singkat, hargailah pasangan kita. Oh, dekat sini dia cakap masa kita awal-awal bercinta seronok, tapi bila dah hujung-hujung kita dah berusia lagi seronok. Okey, itu pengalaman orang yang berbeza-beza. Ini daripada Alia Maisara pula. Kalau tadi kita cakap tentang bahasa cinta ni yang diluahkan oleh perkataan dan sebagainya kan. Alia Maisara cakap, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bahasa cinta saya dengan suami dan anak-anak ialah jaga perut diorang. Saya suka masak, anak-anak dengan suami pula suka makan. Tengok diorang makan, hati saya rasa suka dan gembira. Suami pula lepas makan tak henti-henti ucap terima kasih dan puji masakan sedap. Itu dah cukup buat hati kita bahagia. Itu ada dalam ciri-ciri 5 tadi. Yang nombor 5. Yang masak tu act of service. Yang ucap terima kasih tu word of affirmation. Perfect, sempurna. Okey. Tapi macam Daniel sendiri, macam mana sebenarnya Daniel boleh membaca ataupun tadi macam Daniel kata daripada ibu. Kemudian macam sekarang ni bila dah berumah tangga, bagaimana Daniel merasakan bahawa itu formula yang betul sebenarnya untuk menggembirakan hati isteri? Dia macam rambut sama hitam, hati lain-lain kan. So perangai mak saya tak sama macam perangai dia. So nak memahami dia tu makan masa lah kan. Sebulan, 2 bulan jugalah kan. Setiap kali bangun tidur, kita buat benda yang common lah. Kalau kata dia tak suka, jangan ulang. Okey. Kan? Contoh macam kalau dulu time bujang ambil baju lempak. Sekarang tak boleh, dia tak suka. Baju kena lipat. Macam saya lipat tak sama macam dia lipat. So dia tak suka kalau saya lipat baju cara saya. Dia kena lipat cara dia. Macam gitulah kan. So benda-benda common macam gitulah. Proses pembelajaran. Belajaran. So bila dah setahun kau okey dah tahu dah. Okey apa benda yang dia suka, apa benda yang dia tak suka tu jangan buat. Jangan ulang. Kalau buat dia ulang sekali dia boleh tahan, 2 kali dia akan menyebabkan orang macam apa benda ni. Kan. So saya biasa dengan dia, kita orang busy macam mana pun mesti ada satu hari yang saya akan load date macam kita tengok wayang ke, kita makan ke, kita sembang lah. Ada masa bersama lah. Sembang pasal diri kita berdua je. Jangan sembang pasal orang lain, sembang diri kita berdua je. Menarik lah. Okey. Menarik sangat. Sebab apa? Tapi Daniel baguslah bila dia cakap dia tak suka tu dia tak buat. Itu sebenarnya penting kan. Kadang-kadang kita kena tahu apa yang pasangan kita suka dan juga tak suka untuk kita elakkan. Okey, kita dah dengar Jasmine, kita dah dengar Daniel dan juga Cik Fazli. Kita dengarkan juga rakan-rakan kita di luar sana berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita dengarkan. Silakan. Bahasa cinta saya dengan pasangan selalunya kalau macam dia balik kerja, I suka macam peluk dia, macam cuddle tepi. Lepas tu maybe another thing is saya suka spend time dengan dia. Maksudnya dari segi masa. Sebab masa tu macam kita berdua bekerja. So kita nak macam masa yang quality bersama. Contohnya pergi wayang ke, pergi makan kat luar, makan sedap-sedap. Macam tu. Masak, mungkin kita dah tunda. Lepas tu setiap kali dia senyum tu, dia buat kita happy. Tu buat kita sentiasa ingat kat dia. Kita nak balik pun kita ingat kat dia. So at least dia senyum kat kita
kita nampak kita rasa tenang, balik kerja penat kan. Okey, bahasa cinta saya dengan pasangan. Untuk saya, kepada pasangan saya macam good morning, breakfast dah siap. Itu menunjukkan yang kita love kat dia. Bahasa cinta kita kat dia. Mungkin bahasa cinta ni untuk macam nak mengeratkan hubungan antara kita dengan seseorang. Contohnya kalau macam saya suka bahasa cinta tu bila orang tu menunjukkan effort yang sama dengan kita. Contohnya kita pergi keluar sama-sama, kita spend time sama-sama walaupun kita busy. Okay, bagi saya bahasa cinta antara suami isteri ni memang sangat penting. Kita kena buat hari-hari supaya dapat eratkan hubungan antara suami dan juga isteri. Dan suami saya pun bagi bahasa cinta juga dekat saya hari-hari. Good morning, I love you kan. Dan satu je bahasa cinta yang saya tunggu dari dia. Mami, nak 5,000. Cute-nya. Okey. Mami dah 5,000 Itu bahasa cinta juga Okey. Tapi kita bercakap dalam konteks macam Daniel dan Yasmin memang tak ada masalah. Bercinta dulu jarak jauh. Tapi sekarang dah mendirikan rumah tangga, dah dekat kan. Tapi kalau saya nak langkau Yasmin sekejap, nak pergi kepada Cik Fazli. Ada juga dalam kalangan penonton kita ni, mereka ni mungkin tak bernasib baik macam pasangan yang lain. Mereka terpaksa berjauhan dengan pasangan masing-masing. Mungkin bahasa cinta mereka ni berbeza sikit. Memang rindu nak jumpa keluarga, tapi kadang-kadang bila sesekali balik, kadang pekerjaan kita juga berbeza-beza kan. Kita sampai jumpa pasangan kita nak duduk di rumah, luangkan masa bersama. Tapi mungkin pasangan pula rasa, dah balik isteri ni, jomlah, dah lama tak jumpa kan, jomlah kita keluar dan sebagainya. Mungkin ini kadang-kadang boleh menimbulkan sedikit konflik di situ. Ya. Sememangnya pada saya macam ni, bila kita bercerita tentang bahasa cinta, emosi yang paling penting adalah cinta lah. So banyak juga kes-kes yang saya jumpa adalah macam ni. Setelah lama berkahwin, saya tak rasa saya disayangi oleh pasangan. Saya tak rasa saya dicintai oleh pasangan. Okey. Dan yang pihak satu lagi pula, saya kata saya dah buat macam-macam tapi saya tak tahu macam apa lagi saya nak kena buat supaya dia rasa disayangi. So bila ada inilah konfliknya, sebab yang mengharap berbeza, yang memberi berbeza daripada apa yang diharapkan. Okey. So maka timbullah konflik. Jadi bila contoh kita ambil isu contoh PJJ. PJJ ni isu dia adalah duduk jarak jauh, jumpa jarang-jarang. So bila jumpa kan, suami mengharapkan lain, isteri mengharapkan benda lain. Suami mengharapkan mungkin dia nak rehat. Dia dah kerja kan, balik rumah ni adalah tempat rehat. Betul. Saya yakin ramai di kalangan suami yang bekerja ni, dia kata rumah dan tempat berehat. Jadi bila bekerja penat-penat, balik rumah mesti nak rehat. Isteri pula, dia dah penat bekerja dan penat urus rumah. Bila balik, bila bertemu dengan suami, bila bertemu dengan suami pada hari Minggu ni adalah waktu untuk dia rasa dicintai, rasa memberi cinta lah. So jadi harapan berbeza. Sebab tu kadang-kadang bila suami balik dia nak berehat, isteri pula nak ajak keluar. Di situ timbul konflik. So di sini pada saya sebenarnya penting untuk kita memahami tentang apa keperluan pasangan. Apa yang kita nak. Dan di sinilah perlunya komunikasi untuk bincang. Sebab kadang-kadang kita tak boleh. Dalam rumah tangga ni masalah dia saling-saling bersangka-sangka dan berharap-harap. Kan? You sepatutnya buat air macam ni. Mana I tahu you nak suruh I buat macam ni? You tak pernah cakap. Tapi kalau you tak faham lagi, kita dah lama kahwin. Itu masalah dia. Suami orang lain tu, kan? Kalau isteri orang lain tu, dia tu jalan berpegang tangan. So dibanding-bandingkan pula kan. So di situ akan timbul banyak isu. So, sebab tu pada saya dalam keadaan sekarang penting pertama untuk faham bahasa cinta sendiri. Apa yang kita nak, apa yang kita harapkan. Supaya apa? Supaya kita sedar bahawa bila suami buat benda yang tak kena dengan kita, kita tahu itu yang mengganggu kita. Dan penyelesaian kita bagi tahulah. Itu satu. Yang kedua, kita juga perlu sedar apa bahasa cinta pasangan. Sebab kadang-kadang kita ni lupa tentang, bila kita fokus pada diri kita, kita mengharapkan orang buat apa yang kita nak sajalah. Tapi kita lupa untuk nak memahami apa keperluan pasangan kita dan beri apa yang dia nak. So pada saya dia akan berbalik juga. Benda paling penting, krusial dalam rumah tangga ni, nak menghubungkan, nak merapatkan perbezaan adalah komunikasi. Memang kena cakap terus terang. Dan ini dia buat try and error. Dia try and okay. Sebab apa? Dia tengok respon Yasmin okey, suka respon. So di situ dia belajar bahasa cinta pasangan tu. Tapi bila dia buat ni tak okey ni. Dapat respon yang kurang positif kan. Nampak paling tidak pun dia tarik muka kan. Kita pun tahu, kita pun tahu sedar ini dia tak kena ni, tak boleh ni. Paling tidak pun tidur luar lah. Orang pun kata ini unlearn and relearn. Kita belajar dan kita tolak lah macam tu kan. Sebab kita ada teori umum, general lah, secara general. Tapi dia tetap berbalik kepada siapa suami, siapa isteri dalam rumah tangga yang tu memang nak kena
nak kena communicate. Betul. Sebab kalau tidak, dia akan timbul lebih besar, konflik lebih besar. Bila konflik kecil pun tak boleh kita handle, saya yakin konflik yang besar akan langsung tak boleh handle. Dan kalau kita bercakap mengenai komunikasi ni juga, suami dan juga isteri ni ada orang kata personality yang berbeza. Kadang-kadang suami ni dia lebih relax, dia rasa macam benda yang memudahkan, dia lebih suka. Kalau isteri ni pula dia suka perhatian, dia suka nak orang faham dia. Jadinya ini sebenarnya orang kata konflik dalam pasangan tu sendiri. Kalau macam Yasmin, pendekatan mana yang Yasmin ambil? Kalau Talian hayat gitu. bila kita ada konflik ke apa, saya dengan dia akan cuba discuss. Kalau kita orang ambil lagi lama kita akan berdiam. Lagi lama kita akan bermasam muka. Jadi Yasmin ambil inisiatif dengan cepat. Okey, ada masalah jom kita bincang. Maksudnya tak ada maksudnya tempoh untuk merajuk ke apa ke, untuk dipujuk ke? Ada tempoh merajuk tu ada, kita nak tengok dia ambil perhatian tentang kita. Kena ada. Kalau discuss ada tempat-tempat tertentu tak? Kalau di rumah je lah. Di rumah. Jadi kalau macam dia merajuk, saya bawa dia pergi coffee shop lah. Sebab macam awal-awal berkahwin tu dia macam masing-masing nak simpan kan. Tapi bila saya dah bawa dia pergi jumpa, dia macam ni. Dia kalau kita nak happy, apa yang saya tak suka, apa yang awak suka, bagi tahu je. Betul. Direct je. Senang kan. Jadi kalau simpan-simpan, kumpul-kumpul lama-lama dia jadi betul. Dia merebat lagi, dia mungkin akan jadi salah faham. Okey, kita ada komen-komen di Facebook juga. Kita nak bacalah satu dua, mungkin kita nak baca daripada saya ada beberapa nak baca. Okey, tapi sebelum nak baca tersedia ni, saya nak baca Raziah Z dulu. Okey, silakan. Dia cakap bahasa cinta tu sangat indah. Kalau suami saya sentiasa tunjukkan cinta pada saya, bahasa cintanya dia tunggu depan pintu. Sebelum pergi kerja, mesti nak saya hulur tangan dan cium tangan saya. Suami tahu, pandang semacam dia. Tidur mesti ada ucapan awak cinta saya yang pertama. Walaupun dah sama-sama dah berusia, tidur pasti ada ucapan daripadanya. Alhamdulillah, sayang cinta itu sentiasa membantu saya dalam segala hal. Ini kan menyemarakkan lagi. Kadang-kadang kita kan nak pergi kerja, ada rasa lazy juga kadang-kadang kan. Ada rasa-rasa macam nak pergi ke tak pergi. Tapi bila diberi semangat oleh pasangan, itu mungkin dapat mengubah mood kita untuk hari itu kan. Saya tak tahulah, tak ada pasangan. Awak lah. Okey, ini daripada Thursday. Ini menarik juga. Bila dah jadi atuk, lupa pula nama nenek, tapi tetap sayang, cinta akhir hayat. Masya-Allah. Bahasa cinta orang lama-lama lagi orang kata susah dan halus untuk difahami kan. Nak baca yang Syawal tu ni sangat cute. Saya suka tengok bahasa cinta ayah saya kepada ibu saya. Ayah saya bukan jenis menunjuk, tapi dalam diam, ayah akan surprisekan ibu dengan cara dia sendiri. Contoh, ayah akan bawa ibu berjalan berdua sahaja. Bila kami call, ada kat mana? Tahu-tahu dah bercuti berdua je. Dan kami dua orang adik-beradik sahaja dan masing-masing sudah ada keluarga sendiri. Tetapi ayah contoh terdekat buat kami berdua. Jadi anak-anak pun rasa macam sweet lah mak ayah ni kan. Kita pun nak jadi macam ibu ayah ni. Betul. Kita bercakap dalam konteks surprise, pemberian hadiah, penghargaan dan sebagainya. Kita juga faham setiap daripada kita ini mempunyai latar yang berbeza-beza. Dari segi kemampuan untuk memberikan barangan, kemampuan yang pelbagai lah. Jadi kita nak kena bagi tahu juga kepada penonton ni, Cik Bazli, bahawa bahasa cinta kita ni berbeza-beza. Macam ada orang dengan ucapan terima kasih, ada orang dengan pemberian hadiah. Kita tak boleh samakan bahasa cinta kita dengan pasangan yang lain, Cik Bazli. Memang kita tak boleh. Sebab tu saya kata di awal tadi, bila kita berkahwin dengan pasangan kita, itulah dia orang yang kita mesti belajar untuk faham, untuk berkomunikasi, untuk kita kenal sedalam-dalamnya. Walaupun ada macam-macam lah, kalau kita kata love language lah, ada 10 keperluan emosi lah, apa semua tu kan. Walaupun kita baca tentang itu, tapi sebenarnya adalah komitmen kita untuk mengenali dia, tentang dia, sepenuhnya tentang dia. Apa yang dia suka? Apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. So benda ni, dia adalah proses. Sebab tu kalau kita tengok fasa-fasa lah, fasa pertama macam saya biasa sebut sebelum ni adalah fasa honeymoon. Kemudian dia pergi pada fasa realization. So fasa realization ni sebenarnya bagi kita sedar, reality sebenarnya. Bukan imajinasi. Walaupun dekat luar nampak handsome, bergaya kan, rupanya ya Allah dekat rumahnya pakai tuala aja kan. Contohlah kan. Okay. Suka dia ni. So itu reality dia. Jadi pada saya di sinilah sebenarnya penting bila kita nak hidup dengan dia, yang menghubungkan ni adalah emosi cinta kita. Tetapi yang akan menjejaskan nanti adalah perbezaan kita. Sebab bila kita tak kendalikan perbezaan tersebut, dia akan menjejaskan emosi. Jadi sebab itu penting.
mengenali bahasa cinta dia ada pelbagai cara. Pertama memang kalau ada dapat jawab ujian, jawablah ujian. Dia ada ujian. Gary Chapman memang dia ada buat ujian dekat online. Jawab je 5 love language test. So lepas itu kita akan dapat tengok kita ni apa satu. Yang kedua memang seperti saya sebutlah, try and error. Kan? Saya ada satu formula namanya patut. P yang pertama adalah perhati. Kita kena perhati dia. Apa yang dia suka, tak suka. Dan saya yakin dia memang sentiasa perhati. Bila dia buat sesuatu, dia akan perhati apa respon. Kan? Bila okey, teruskan. Bila tak okey, nampak ini bahaya. Kan? Kemudian memang kita kena, selain daripada perhati, adalah kita kena uji. Kan? Uji, macam tadilah, uji. Kemudian memang kita kena tanya. Nak tak nak kena tanya. Sebab tidak semua apa yang kita sangka itu betul. Kadang-kadang dia suka waktu itu, tiba-tiba kita bagi kali kedua, tak suka pula. So itu memang adalah proses yang perlu kita pelajari. Kalau bagi handbag sukalah kot. Dia suka, cuma suka tu berapa lama bertahan suka tu. Betul. Sebab dia tak kalau kita buat lain-lain. 5 ni, semua dia akan suka. Cuma yang mana yang suka yang paling lama. suka. Yang paling suka sebab beg tangan tu dia tiap-tiap bulan keluar lain-lain jenis. Kalau dapat tiap-tiap bulan sukalah awak. Kalau gaji dia tiap bulan lain-lain bertambah tu tak apa juga. Alhamdulillah kalau dapat. Okey Daniel, mungkin juga di hujung ini bahasa cinta ni dia ada sangkut paut juga dengan ego pasangan kita. Macam mana untuk kita nak buang ego ataupun rendahkan ego untuk kita sama-sama meraihkan bahasa cinta masing-masing? Macam saya tipulah kalau kata saya tak ada ego kan, mesti tak ada ego kan, muda lagi. Kan lagi pun kita baru berkahwin. So bila awal berkahwin tu dengan even sekarang pun kadang-kadang ada je ego masing-masing, tapi saya sentiasa fikir macam ego ni nak bawa sampai mana kan. Kalau kita bujang lain cerita kan, dah kahwin kan. So dia tak boleh memikirkan tentang diri sendiri. Kena memikirkan tentang dia, keluarga dia, dan juga saya, masa depan kita. So takkan benda sekecil-kecil pun nak jadi masalah. So kan, adakah sebab benda kecil ni kita nak bergaduh? Kan? Dengan apa yang kita dah lalui semua kan. So kalau benda-benda kecil tu jadi macam alah biarlah. Saya suka tu. Relax je, santai je. What like what peace lah kan. What like je. Sama tak macam dia. Mungkin sedikit daripada Yasmin lah. Kalau secara rumusannya kan Yasmin, kenapa Yasmin rasa pentingnya perlu ada bahasa cinta ni dalam hubungan rumah tangga? Perlu ada bahasa cinta dalam rumah tangga kita sebab kita saling melengkapi. Jadi kita nak hubungan kita ni sampai ke akhir hayat. Jadi pentingnya bahasa cinta ni, hubungan kita akan jadi lebih intim, hubungan kita akan jadi lebih bila ada anak lain cerita. Bila berdua ni ambillah momen indah tu sampai bila-bila. Kita doakan Okey, dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada ketiga Yasmin, Daniel dan juga Encik Fazli atas perkongsian ini. Sebenarnya yang 5 yang paling utama tu kita kena pasti yang mana satu yang kita perlukan dan juga pasangan kita perlukan. Itu terasnya. Tapi cara anda melakukan formula ataupun bahasa matematik, kira-kira matematik tu mengikut acuan dalam hubungan rumah tangga anda sendiri. Kita tak boleh nak ikut orang, kita kena ikut dari segi kemampuan kita dan apa yang pasangan kita inginkan.